Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya mula? Boleh Ustazah. Okey, Ashikin. Boleh. Oh, Ashikin. Ada kat situ? Ada. Okey, terima kasih. Okey, saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan doa belajar Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita buka majlis dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, pagi tadi buat apa? Ashikin, pagi tadi buat apa? Dah sarapan belum? Belum. Belum, lah kesiannya. Nota saya dah sempat tengok belum? Dah. Dah ya? Tahu dah kan hukum nun sakinah dan tanwin. Perlu tak kita cerita panjang-panjang? Perlu ke tak perlu? Dah master belum tajuk ni? Ke perlu saya terang balik semula ke? Atau macam mana? Perlu tak kita cerita lagi sekali untuk lebih detail? Ataupun kita sentuh sekali lalu saja? Perlu tak? Sentuh sekali lagi Ustazah. Okey, baiklah. Bolehlah communicate dengan saya dekat chatting ni supaya saya tak cakap sorang-sorang Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk tajuk nun sakinah dan tanwin ada 3 perkara. Okey, 3 perkara sahaja sebab lepas ni kita ada unit 2. Okey. Okey, jadi unit 1 ni ada 3 perkara sahaja, iaitu untuk nun sakinah dan tanwin kita nak pengertian Kita kena tahu pengertian apa itu nun sakinah. Nun sakinah ni benda apa sebenarnya? Nun sakinah ni seketul apa sebenarnya? Seketul apa kan? Tanwin ni apa sebenarnya? Jadi kita nak kena tahu. Kemudian di bawah nun sakinah dan tanwin ni terdapatnya hukum tajwid dengan istilah tersendiri. So semua sekali ada 5 hukum. Okey? Okey, semua sekali ada 5 hukum. So tadi saya kata perkara yang pertama kita kena tahu ialah pengertian. Selamat datang Shimir. Saya dah mula. Awak dengar Okey. Kemudian tengok pula hukum-hukum yang terkandung di bawah nun sakinah dan tanwin. Ada 5 sahaja. Tak banyak Dan 5 ni bendanya sikit sangat Jangan rasa beban Okey. Okey, ada 5 sahaja. Ini dia istilah-istilahnya izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ifa hakiki. Okey, lepas tu perkara yang ketiga barulah semua subtajuk yang perlu kamu hadam Apa dia tu? Hukum, maksud, huruf huruf-huruf hijaiyah tu, cara bacaan dan contoh. Okey? Okey, sekarang ni bila kita cerita pasal nun sakinah dan tanwin, kamu kena bayangkan nun sakinah nun sakinah dan tanwin ni berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey? Maksudnya simbolnya ada di depan nun mati jumpa dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey. Siapa nak respon kat saya Karmila. Karmila. Huruf-huruf hijaiyah ni apa? Balas dekat chatting kalau tak nak buka mic. Balas dekat chatting. Huruf-huruf hijaiyah ni apa? Balas je dekat chatting. Tahu, mention,
beritahu apa dia. Kalau tak tahu just type je. Tak tahu Ustazah. Tu dia. Huruf hijaiyah ni apa Karmila? Tak tahu Ustazah. Okey. Huruf hijaiyah ialah huruf hamzah sampai ya. Okey. Jadi bayangkan nun mati dan tanwin, nun sakinah dan tanwin jumpa dengan hamzah, jumpa dengan waw, jumpa dengan ba, jumpa dengan ya, jumpa dengan lam alif, jumpa dengan ra. Bayangkan nun sakinah yang jumpa dengan semua huruf hijaiyah daripada hamzah sampai ya. Boleh? Boleh ya? Okey, itu 3 perkara. Pertama, pengertian. Kedua, nama-nama hukum. Ketiga, kandungan yang terkandung di dalam hukum-hukum ini, iaitu maksud huruf-huruf hijaiyah yang terlibat, cara bacaan dan contoh. Contoh kena tahu. Kenapa kena tahu contoh? Sebab kita nak tahu cara baca. Okey, bila kita tahu contoh, kita tahu cara baca. Okey, jadi sebelum saya teruskan, tolong salin. Salin apa? Awak buat catatan Awak buat catatan supaya awak tahu apakah maksud-maksud di setiap istilah hukum ni. Okey, contohnya izhar, halki. So, bila sebut izhar halki, awak ingat perkataan halki. Salin tahu halki ni apa? Halkum. Ataupun tekak. Nak screenshot tang mana? Kalau saya terang banyak-banyak, lepas tu nanti saya padam. Saya nak awak tahu saja istilah ni maksud bahasa Melayu dia apa supaya awak boleh bayang, okey? So, izhar halki ialah boleh salin lah. Huruf-huruf tekak. Huruf-huruf tekak. Bila nun sakinah jumpa dengan huruf-huruf tekak. Yang mana huruf tekak? A, ha, a, ha, ghoin ghoin saya buat bunyi gho dan kho. Okey, gho, kho, a, ha, ha. Itu semua huruf tekak. Okey, itu kalau nak ingat izhar halki, ingat halki, ingat halkum, ingat tekak. Okey, idgham ma'al gunnah pula awak ingat mim. Ma'al, mim. Okey, mim untuk ya, waw, mim, nun. So, bila nun sakinah jumpa dengan ya, waw, mim, nun, dia jadi idgham ma'al gunnah. Okey? Okey? Boleh ya? Tu istilah dia. Nak ingat. Nak suruh ingat. Okey, untuk idgham bila gunnah, ingatlah. Bila, la. Ingatlah, ingat ra. So, idgham bila guna ialah bila jumpa dengan lam dan ra. Ingat mim kawan dia ya waw mim nun. Yaumin. Ma'a. Mim yaumin. Bila la. Lam ra. Ingat macam tu ya. Ingat la ni. Boleh ya? Okey. Nak ingat lagi iklab. Iklab pun senang. Iklab satu huruf saja. Ingat iklab ba. So, iklab ialah bila nun sakinah dan tanwin jumpa dengan ba. Ba sahaja dia seorang. Okey? Okey, iklab ba. Ifah hakiki macam mana? Ifah hakiki baki yang selain huruf-huruf atas ni tadi. Selain daripada huruf tekak, selain daripada ya waw mim nun, selain daripada lam ra, selain daripada ba, baki huruf hijaiyah yang lain berada di bawah hukum ikhfa hakiki. Okey. Setakat ni saya terang, boleh faham tak? Boleh bayang tak? Boleh bayang tak hukum nun sakinah dan tanwin ni? Boleh Ustazah. Boleh. Okey. Jadi saya nak perkenalkan juga simbol-simbol nun sakinah. Okey. Tadi kita dah bincang tadi kan? Tadi kita dah bincang. Sorry sekejap Okey, tadi kita dah bincang hukum nun sakinah ada berapa? Hukum sakinah ada berapa?
Kelas, hukum sakinah ada berapa? Ni. Ada berapa ni? 3. Eh? 5. Ya, ada berapa? 5. Ya, ada 5. Okey, jadi tengok ya. Tengok sini. Okey, 1. Idgham dengan ifak 2. Iklab 1. Sorry idgham ni. Idgham ada 2. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan ifak. So sini 3. Okey. Inilah pemakaian simbol-simbol nun sakinah pada Quran ataupun pada mushaf. Okey. Bila awak jumpa simbol nun sakinah dengan tanwin selari. Okey, selari. Dia separas dengan tanwin dhammah baris depan 69 69. Saya panggil 69, saya tak tahu panggil apa. 69. Ini adalah lambang nun sakinah dan tanwin untuk bacaan jelas, bacaan izhar, bacaan yang jumpa huruf tekak. Okey? Okey, nun sakinah yang diberi tanda, yang diberi simbol sukun, yang diberi simbol mati. Okey, dan tanwinnya selari. Tanwin dhammahnya baris depan. Ini untuk hukum bacaan izhar. Okey, apa maksud izhar? Zahara, jelas. So bermaksud bacaan jelas. Kena baca jelas. Okey, nun sakinah untuk idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan ifak hakiki. Simbol nun sakinah dan tanwin ialah nun yang dibiarkan kosong tanpa tanda. Okey, nun tu tidak terima simbol sukun. Tanwinnya pula tidak selari. Ada yang belakang, ada yang depan. Dan tanwin dhammahnya 99. 99. Okey, ingat 69 izhar, 99 idgham dan ifak. Saya panggil 69 jelas, 99 dengung. So bila nampak nun yang kosong tanpa simbol, baris tanwin yang tidak selari, baris dhammah yang baris dhammah lambang 99, ia adalah dengung, iaitu untuk hukum idgham dan ikhfa. Okey, bukan bacaan jelas. Okey, dan iklab pula bila nun sakinah yang kosong tanpa sebarang tanda menerima simbol mim kecil kaki ke bawah. Okey, mim kecil. Okey, mim kecil dalam Al-Quran ada 2 jenis simbol. Pertama, mim kecil kaki ke bawah. Kedua, mim kecil kaki jongket ke atas. Ya. Okey. Ini bukan mim untuk lambang sebutan. Ini mim untuk wakaf. Kalau jumpa mim ni maksudnya wakaf lazim, wajib, wakaf. So kalau dalam hukum nun sakinah kita tak pakai mim kaki jongket ke atas ni. Kita pakai mim kecil, Mim kecil kaki ke bawah. Kaki terjongket ke bawah. Okey, bila nampak nun kosong tak ada simbol sukun, ada dimasuki simbol mim kecil, ya. Tanwin pun sama, tanwin baris atas dia, baris kedua diganti dengan mim. Tanwin baris bawah dia, baris kedua pun diganti dengan mim. Dan tanwin dhammah dia, tanwin baris hadapan dia, tanwin yang kedua diganti dengan mim. Bermaksud ini hukum iklab. Okey? Hukum iklab huruf apa tadi? Hukum iklab huruf apa tadi? Siapa boleh jawab? Ingat B. B untuk huruf Shimir? B untuk huruf apa tadi? B untuk huruf apa tadi? Shimir. Jawab. Kalau tak jawab kat chatting. Ba. Ya, ba. Jadi bila jumpa nun sakinah yang bertemu dengan huruf ba, nunnya, tanwinnya akan terima tanda mim kecil. Saya rasa awak tahu dah ni kan? Jadi boleh beza walaupun tak jelas apakah hukumnya kadang-kadang, tapi kamu boleh beza melalui simbolnya. Okey? Sebab simbol nun sakinah untuk setiap hukum berbeza. Okey, saya harap kamu faham di situ. Okey, seterusnya saya pergi kepada peta minda yang besar ni. Okey?
Jadi kita tengok cara baca peta ni. Okey, ini dia simbol-simbol nun sakinah yang kita dah sentuh tadi. Jadi kita tak payah cerita dah. Okey, jadi kita ada 5 jenis hukum, ya. Izhar halki, idgham al-gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ifa hakiki. Okey. Okey. Seterusnya maksud. Okey, maksudnya macam mana nak baca maksud dia? Okey. Untuk izhar halki, contoh dengar baik-baik ya. Untuk izhar halki, apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah a, ha, a, gha, kha, ghain, kha. Okey? Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah a, ha, ain, ha, ghain, kha. Itulah definisi izhar halki. Okey? Kalau saya tanya, apakah definisi idgham al-gunnah? Salah hija. Apakah definisi idgham al-gunnah? Siapa nak jawab? Ashikin, cuba jawab. Ashikin boleh jawab tak? Apakah definisi idgham al-gunnah? Ashikin? Buka mic, saya bimbing. Saya bimbing idgham al-gunnah definisinya. Ashikin? Yelah, buka mic. Okey, tengok tak peta saya tu? Peta tu tengok tak? Ashikin? Kejap. Tak. Tak tengok? Tak, ni yang saya tengah present ni tak nampak ke? Kan saya ada share screen tu. Okey, ikut saya baca. Apa pengertian idgham al-gunnah? Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ya waw mim nun. Ya waw mim nun. Okey. So sekarang dah boleh baca, dah faham dah nak baca nota tu. So kalau saya tanya apa pengertian idgham al-gunnah? Pengertian idgham al-gunnah ialah apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ya waw mim nun. Ya waw mim nun. Okey, boleh kelas? Boleh kelas? Boleh saja. Okey. Kalau definisi idgham bila gunnah pula. Okey ya, kita nak pergi definisi idgham bila gunnah ni. Okey, apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah lam dan ra. Okey? Okey, definisi iqlab. Okey, definisi iqlab apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ba. Okey? Ba. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ba. Iqlab. Okey? Okey, Shimir. Cuba baca kat saya definisi ifa hakiki. Shimir. Masa kita nak habis dah. Nun manti bertemu. Nun sakinah dan tanwin. Bertemu dengan salah satu hijaiyah. Pasal jindal zal zainza. Dot. To. Ta. Za. Fa, kof, kaf. Fa. Okey. Betul begitu cara baca nota ni Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ta, sa, jim, dal, zal, ra, sin, shin, sad, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Ataupun apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain ba, lam, ra, ya, waw, mim, nun, a, ha, a, gha, kha. Cara nak ingatlah selain dia. Maknanya yang ini dah ingat
masing-masing. Jadi baki daripada yang lain tu, 15 lagi huruf hijaiyah yang tak ada hukum tu, dia duduk bawah kategori ifa' hakiki. Okey? Okey, jadi mari kita tengok salah satu cara baca contoh. Okey, kita pergi izhar halki dulu. Okey, tengok ni. Izhar halki. Ni contoh dia. Okey, mari kita tengok cara baca. Clear skrin. Macam tak clear sangat kan? Okey. Tengok Tengok simbol nun mati dia. Ada diberi tanda sukun. Maksudnya kena baca jelas. So, jelas apa maksud jelas? Jelaskan bunyi nun mati tu. Matikan nun tu sejelas yang mungkin. Man amana. Okey? Man amana. Kemudian, tanwin. Tengok tanwin dia selari. Tanwin baris bawah selari. Okey. Bacaan tanwin jelas. Jurufin. Jurufin. So, sebut dengan jelas fin tu. Jangan tutup mulut. Buka mulut. Jurufin. Macam tu, okey? Jurufin harin. Okey? Untuk izhar halki yang ketiga. Contoh. Min ghillin. Min, jelaskan. Okey? Kemudian tanwin 69 baris dhammah. Tanwin 69 baris dhammah. Okey, bacaannya. La'afuun. 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 Jelaskan tanwinnya, baru baca huruf selepasnya. Ni nampak ni. Tanwin, dhammah, jumpa ghin. Ghin huruf tekak kan? Jadi kena baca jelas. La'afuun, ghafurun. Min ghillin, nun sukun, nun sakinah jumpa dengan gha. Tanwin, jurufin harin, tanwin selari baris bawah jumpa dengan ha. Okey? Nun mati jumpa hamzah. So, hamzah, ha, ghain, semua huruf tekak. Okey, jadi kena baca jelas. Okey, seterusnya. Idgham ma'al gunnah. Tengok idgham ma'al gunnah. Ya. Idgham ma'al gunnah contohnya. Ni Okey. Tengok tadi. Nun sakinah dan tanwin yang jumpa dengan ya, waw, mim, nun. Okey, mari kita tengok. Okey, tengok nun sakinah dia. Tengok nun sakinah dia. Tak ada simbol. Tengok tanwin dia. Tak selari. Ni, tak selari. Okey, tengok sini, nun mati jumpa apa? Waw. Ya, waw, mim, nun. Nun mati jumpa apa? Ya. Tanwin baris bawah tak selari jumpa mim. Tanwin baris bawah tak selari jumpa nun. So, ya, waw, mim, nun. So, bila nampak ya, waw, mim, nun, bila nampak tanwin jumpa ya, waw, mim, nun, nun sakinah jumpa ya, waw, mim, nun, dia akan jadi idgham ma'al gunnah. Ini cara baca dia. Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya dengan dengung. Serta ni saya suka sebut serentak dengung. Okey, jadi ayat dia macam ni. Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serentak dengan dengung. Okey, jadi macam mana nak buat? Menggabungkan nun dan huruf selepasnya. Gabungkan nun dengan waw ni macam mana? Miwal. Tu serentak. Okey, miwal. Gabungkan nun dengan waw serentak dengan dengung. Yakfuru, yakfuru. Nun gabungkan dengan ya. Yakfuru, serentak. Tanwin baris bawah tak selari. Jumpa dengan mim. Gabungkan. Suratim min. Gabungkan dia dan dengung. Lepas tu ni. Tanwin baris bawah tak selari jumpa nun. Okey, macam mana nak bunyi? Yauma idzin na'imah. Gabungkan. Gabungkan tu maksudnya apa? Gabung macam seolah-olah bunyi nun mati tu hilang. Okey? Macam izhar tadi bunyi nun mati jelas disebut. Min, ghillin. Tapi kalau idgham ma'al gunnah nun matinya hilang. Miwal. Tapi ada dengung. Okey? Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada idgham bila gunnah. Ya, lam dengan ra. Okey, tengok nun cara baca dan tengok
simbol nun. Nampak nun dia? Tiada diberi tanda sukun. Tanwinnya tak selari. Tanwin baris depannya 99. Okey, tengok. Nun mati jumpa apa? Jumpa lam. Ini pun sama. Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya. Tapi tanpa dengung. Tanpa dengung. So, masukkan nun mati dengan lam sampai nunnya hilang. Bila hilang, terus sebut huruf selepasnya. Jangan dengung. Macam mana terus sebut huruf selepasnya? Dengar saya sebut. Fa'illam. Maksudnya boleh dikatakan awak sebut terus lam ni. Nun ni dah dipadam terus. Ya, tanwinnya sudah ditelan oleh lam. Maaf. Nun sakinahnya sudah ditelan oleh lam. Ya. Fa'illam. Contoh mir rabbih, ya. Dengar saya sebut mir rabbih. Mir rabbih. Nampak nun dia kena telan dengan ra. Lepas tu tanwin pula. Tengok contoh tanwin pula. Qayyiman liyunzira. Malli. Tanwinnya dah kena telan dengan lam. Okey? Contoh ghafurur rahim. Rurra. Bunyi tanwin run tu, nunnya sudah ditelan oleh ra. Okey, boleh kelas? Boleh ya? Tu yang dikatakan tanpa dengung. Nun tu sudah ditelan oleh lam dengan ra. Okey? Untuk ba pula, kita macam dah habis masa ni kan. Okey, untuk ba pula, tengok ba. Bila nun sakinah dan tanwin jumpa huruf ba, apa yang kita nak kena baca? Apa cara yang kita nak kena baca? Caranya menukarkan terus bunyi nun kepada mim. Dengar tukar nun kepada mim. Jadi kalau yanbu'a ni, nun ni ditukar kepada mim. Yanbu'a. Okey? Dengar saya sebut ya. Yanbu'a. Yanbu. Okey? Nun tu dah jadi bunyi mim. Okey, contoh yang kedua. Min ba'di. Okey, contoh yang ketiga. Sami'un basir. Unba. Dia tak jadi unba. Sami'un ba. Tak boleh. Dia kena baca Sami'un basir. Okey? Contoh yang keempat. Mustakhfin billail. Fi'bi. Okey? Mustakhfin billail. Okey? Itu yang dikatakan menukarkan nun kepada mim. Kenapa tukar nun kepada mim? Rasionalnya apa? Kerana makhraj huruf mim lebih dekat dengan makhraj huruf ba berbanding nun. Susah kan kalau nak baca yanbu'a, tapi kalau baca yanbu'a lebih selesa kerana mim tempat keluar huruf di bibir juga, ba pun tempat keluar huruf di bibir juga, kan? Okey. Seterusnya kita pergi kepada hukum yang terakhir. Okey, yang terakhir ialah ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa? Ikhfa maksud dia sebenarnya sembunyi. Jadi ayat mudah dia, kamu sembunyikan bunyi nun tu. Bunyi nun dan bunyi tanwin tu kamu sembunyikan. Okey, mari kita tengok definisi dia, cara baca dia. Okey, tengok. Bunyi nun dibaca secara samar. Maksudnya di antara, tengah-tengah. Samar-samar di antara izhar dengan idgham. Tadi izhar baca jelas. Idgham kita masukkan nun dalam huruf selepasnya. Jadi ikhfa di tengah-tengah. Apa maksud di tengah-tengah di sini? Saya suka terang, nak bagi mudah faham. Apabila kamu tak landing lidah di langit tempat makhraj huruf nun ni. Okey, kalau kamu sebutkan in kuntum, lidah kamu kat mana? Lidah kamu kat langit kan? In kuntum. Tapi untuk ikhfa, lidah jangan landing dekat langit. In kuntum tu tukar. Gantungkan lidah. In kuntum. Ya, nun mati, nun sakinah, jumpa kaf. Ilku. Okey. Nun sakinah jumpa dal. Tengok nun sakinah dia tak ada tanda. Nampak maksudnya kena baca dengung. So macam mana? Macam mana nak baca?
Mildi. Mildi. Kau jangan baca mindi. Jangan landing lidah dekat lelangit. Landing lidah dekat lelangit tempat keluar huruf nun tu. Jangan. Okey. Mildi. Kemudian tengok tanwin tak selari jumpa huruf sa. Qawlan saqila. Lan saqila. Lan saqila. Jangan daratkan lidah pada lelangit. Okey. Kemudian contoh yang keempat, wafurun syakur, run syakur, run syakur. Kalau kau baca run syakur, salah. Kena gantung lidah tu, tengah-tengah. Kena anginkan dia. Wafurun syakur. Kena apa? Awang-awangkan dia. Awang-awangkan lidah, jangan sentuh lelangit. Bila sentuh lelangit, dia jadi makhraj huruf nun. So, nak ifak, kena sembunyikan nun sakinah tu. Okey. Itu dia. Cara baca. Okey, kelas. Faham tak bila saya terang sampai situ? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak Apa-apa nak ada. tanya? Tak ada. Tapi jelas tak? Nak tahu jelas tak jelas, minggu depan kita akan, kita ada lagi esok Esok lah. Ada kan esok? Kita kan baru jumpa lagi hari ni kan? So esok saya akan buat aktiviti tutorial ni. Ya? Minta semua install Jamboard dalam telefon Kalau tak install Jamboard susah kita nak buat aktiviti. Okey, minta tolong saya rasa saya cukup sampai di sini. Masa kita dah tamat. Ada apa-apa tak nak tanya atau nak komen? Atau nak suruh saya terang lagi macam mana yang dikatakan ifak, macam mana yang dikatakan idgham. Ada lagi tak? Ada. Ada ya? Okey, yang lain pun sama Okey, saya rasa kita dah boleh tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, Ustazah harap apa yang Ustazah terangkan tadi tu memberikan kefahaman yang jelas kepada kamu semua. Kalau ada masalah tak jelas, boleh berhubung dengan Ustazah melalui WhatsApp, tanya saja, boleh PM ya. Jangan simpan-simpan lama-lama kalau tak faham. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave the meeting Okay, terima kasih hari ini sebab join kelas Ustazah. Sama. Okay.